Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk pengajian kitab Al-Adabul Mufrad, saya kesambung perbincangan bab yang ke-154, muka surat 340. Muka surat 340, bab yang ke-154, memuji teman jika percaya kepadanya. Jadi bab yang ke-154 ini, tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari adalah mana keharusan memuji seseorang, khususnya teman kita, sahabat kita, kalau kita yakin dengan pujian itu menimbulkan kebaikan. Itu maksudnya. Sebab ada juga setengah pujian itu kesan dia tidak baik. Ini kalau kita yakin dengan pujian kepada teman kita itu dia menatijahkan kebaikan, maka boleh puji. Boleh kita melakukan pujian kepada dia. Sebabnya setengah-setengah orang kalau dipuji dia jadi tak molek, dia jadi napung, kalau gitu tak boleh, tak usah sampai puji kan. Dia jadi bubuh sikap, jadi tak molek. Duk sebut kat orang pula, orang tu puji dia, orang ni puji. Kalau gitu tak sesuai lah untuk kita puji dia. Kalau nak puji pun biar pandai-pandai. Di bawah bab ini Imam Bukhari rahimahullah telah mengemukakan dua riwayat. Dua riwayat. Riwayat pertama yaitu hadis yang ke-337. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ni'mar rajul Abu Bakrin, ni'mar rajul Umar, ni'mar rajul Abu Ubaidah, ni'mar rajul Usaid bin Hudayr, ni'mar rajul Thabit bin Qais bin Shammas, ni'mar rajul Mu'adh bin Amr bin al-Jamuh, ni'mar rajul Mu'adh bin Jabal. Qala wa bi'sar rajul fulanun wa bi'sar rajul fulanun hatta adda sab'ah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik orang adalah Abu Bakar, sebaik-baik orang adalah Umar, sebaik-baik orang adalah Abu Ubaidah al-Jarrah, sebaik-baik orang adalah Ubaidah bin Hudayr, sebaik-baik orang adalah Thabit bin Qais bin Shammas, sebaik-baik orang adalah Mu'adh bin Amr bin al-Jamuh, sebaik-baik orang adalah Mu'adh bin Jabal. Nabi SAW bersabda lagi, seburuk-buruk orang adalah si fulan, seburuk-buruk orang adalah si fulan. Jadi Nabi ulang sebut begitu sehingga siapa 7 orang. Baik, apa maksud daripada hadis ini? Sebenarnya hadis ini maksud dia ringkas saja. Pertama sekali,
Dalam agama kita ni harus kita memuji seseorang. Itu jelas daripada hadis. Boleh, tidak salah. Syaratnya kena ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita dapat dosa. Kalau kita ikhlas, sebenarnya kita sedang mendoakan kebaikan kepada dia. Dalam hadis, dalam kitab ni juga akan datanglah, anda tak ingat hadis berapa, tapi kita tak jumpa lagi. Memuji seseorang dengan ikhlas dan pujian itu layak untuk dia, itu merupakan doa-doa kebaikan. Sebaliknya, kalau kita puji seseorang sedangkan puji itu tidak layak dengan dia, itu adalah membinasakan seseorang. Itu kita jumpa dalam hadis akan datang. Baik. Yang ketiga, jadi puji, orang panggil puji depan-depan, puji di hadapan orang itu, kita puji dia baik awak ni dengan ikhlas, itu merupakan doa. Baik, jadi dalam hadis ni, bila kita nak puji seseorang, kita kena pastikan orang itu dia layak dengan pujian. Yang keduanya, bila kita puji itu, kadang-kadang seorang itu dia menjadi motivasi untuk dia lebih berbuat baik. Itu tak apa. Kena ingat, jadi kita yang lebih tahu tentang seorang. Yang ketiga, kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi sebut seburuk-buruk orang dia, seburuk-buruk orang dia tu, sejahat-jahat orang tu. Jadi di sini Nabi SAW kutuk seseorang. Boleh kata dia, ni anak tengok dalam syarah, panjanglah syarah dia ni, anak pun tak sempat nak buat nota lagi ni, anak akan buat juga. Sebab anak ada tengok tu, dia bincang 2 hadis ni sahaja, ni sampai 5 muka surat. Bapa tu, sebabnya Nabi sendiri ada kutuk, ada sebut keburukan seorang. Seburuk-buruk orang ni lah, seburuk-buruk sampai 6-7 orang dia ulas sebut. Padahal dalam banyak riwayat Nabi tak benar kita sebut keburukan orang. Nabi tak benar kita kutuk orang. Jadi kutukan Nabi, sebut terburuk terhadap seseorang yang Nabi lakukan dalam hadis ni dalam konteks yang bagaimana? Itu ulama bincang. Itu yang ulama bincang. Kalau kita perhatikan dalam syarah-syarah hadis, kebenaran ini, kebenaran kita sebut keburukan seseorang, dia adalah dalam bentuk memperingatkan supaya tidak ditipu oleh orang itu. Mana orang yang disebut oleh Nabi dalam hadis ni sebenarnya dalam konteks memberi peringatan. Mana orang ni kejahatan dia, keburukan dia ni sampai ke tahap perlu diberi peringatan pada orang lain. Misalnya kejahatan dia setara mana, dia nipu, misalnya nipu harta orang, ataupun setengah-setengah tu jenis nipu merosakkan keluarga orang tu. Ada berlaku ni di Kelantan kita, ada berlaku. Saya tak sebut secara umum, tapi benda ni saya sangat tahulah. Bukan kata tahu sikit, saya sangat tahu. Cerita saya nak sebut ni, dia boleh, memang ada seorang tu dikatakan dia ni bomoh. Rupanya ramai dah berlaku pada satu keluarga yang saya kenal, dan saya pun terlibat juga memberi pertolongan kepada dia. Dia manipulasi keluarga ni sampai dia ambil anak dara perempuan ni, dia pergi, dia cari terima, dia nikah. Sedangkan budak ni baru peringkat SPM. Sampai mak dia nak jadi gila, mak dia nak bunuh diri kalau anak dia tak kembali dalam tempoh semua, dia jadi stres. Dia buat gitu. Rupanya ramai ada keluarga yang kena gitu. Maknanya dia semacam dia sihir pok budak tu. Dah kini banyak berlaku. Dan bila berlaku pada satu keluarga yang anak kenal, kita terpaksa bertindak. Mana kita pergi ambil tu, sampai pergi cari sekapung kita pergi minta tolong, pergi ambil, cari tok bomo. Beberapa hari baru anak perempuan tu kenal ibu bapa dia. Lah ni hijau boleh anak lah, tapi nak ayatnya jahat manusia ni. Orang-orang lagu ni kena sebut ni jahat, tak boleh kena sebut nak contoh kejahatan apa? Nanya. Tu anak ambil contoh yang kedua, ni berlaku pada anak sendiri. Tu. Jadi bukan berlaku pada anak, pada saya anak, cuma dia minta tolong sama saya. Ceritanya dia, ada seorang tu, lelaki tu, dia ni belajar agama sampai peringkat dauratul hadis, tapi dia terlibat dengan dada. Masuk tahanan 2 tahun. Bila dia keluar, moga dia belajar, dia jadi ustaz lah, ngajar. Dan dia
meminang seorang perempuan. Jadi majlis kira-kiranya pinangan dia tu diterima. Jadi hampir-hampir nak berkahwin. Tiba-tiba sahabat saya tu dapat maklumat rupanya dia ni bekas penagih dada. Dan disyaki dia ambil lagi dada sebab tu. Jadi sahabat saya ni orang tengah lah, orang tengah jukira. Dia tanya saya, "Patutlah ke mana ni?" Dia kata, "Aku jukira ni lama dia masih lagi jadi penagih nyanyi pada perempuan tu ustazah. Dah ayah dia pun baik dengan anak." Anak kata, kita pun fikir-fikir, duk bincang dengan beberapa orang ustaz, tak boleh ni. Risiko kepada perempuan tu. Kita terpaksa berterus terang dengan ibu bapa dia. Anak kata, mungkin kena kira ayat bahawa dia ni penagih dada. Dan minta supaya keluarga dia pergi rujuk pada pusat serenti. Pergi rujuk, rupanya lelaki ni walaupun dibebaskan dalam perhatian, dan pihak dia punya tempat tu lah, pusat tu kata, kita masih belum mengeluarkan surat bahawa dia ni bebas daripada dada. Masih dalam, orang panggil paruh lah, kita kata paruh lah, dalam proses pemerhatian. Ibu bapa dia macam nak sujud kaki ustaz tu, terima kasih. Benar-benar lagu ni ya, kalau nak kita lagu mana. Dan ada berlaku di Kota Baru kita, ada berlaku. Ni pun sampai pada anak juga, mungkin kita ustaz mengajar. Jadi kebetulan dia dengar kuliah saya tu berlaku pada anak dia. Ni berakhir dengan perceraian. Orang jungi tak rakyat bahawa natu dia ni bekas lagi dada. Tu bahaya tu. Kalau kena kita tak sedih. Kalau orang tak rakyat, bagi lagu ni kena rakyat. Lepas tu kita kata nyaya lah dia. Kalau rakyat, kalau berlaku seperti ni, tak nyaya pada keluarga tu. Bila nikah di hadirat perempuan ni kata, memang dia isak lagi dada. Duk ngadu komok dia akhir sekali bila pergi rujuk pada pusat tu, memang kata dia besar lelaki ni. Jadi orang jungi kau tak rakyat. Balah hadirat dengan orang jungi kau. Risiko dia jaga dia. Terpaksa anak ni gicek takut ada HIV dan sebagainya. Banyak masalah timbul. Akhir sekali berakhir dengan perceraian. Hakiki lagu ni lah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kalau orang itu kejahatan peribadi tidak melibatkan orang lain, dia ni adalah hubungan tidak baik dengan ibu bapa dia, tu tak sedut war-war lah, tak sedut ayat kau dah. Tak perlu tu. Kesalahan peribadi, dia ni jenis backing, nak memburukkan seseorang tak boleh. Tapi orang ni kalau kes dia tu memberi risiko kesan buruk pada orang lain dengan kejahatan dia, tu wajib ayat. Wajib ayat. Kalau tidak kat naya lah. Dia gini, kita taksir kita. Kalau kena kita lah gimana? Anak perempuan kita nikah dengan penagih dada, walaupun dia tu sudah lepas daripada pusat serenti. Sebab dia pihak orang panggil pusat ni dah, pusat tahanan tu lah, pusat pemulihan tu. Dia selagi dia tak yakin, dia tak akan keluar. Dia tak akan beri pelepasan tu. Dia tak akan beri. Dia ada kaedah dia lah. Tu yang dimaklum kepada saya lah. Itu saya nak bagi faham ni. Sebab apa? Sebabnya kita disiplin agama yang sangat ketat. Kita tidak boleh memburukkan seorang. Itu asas dia, prinsip dia. Tapi dalam kes-kes tertentu wajib pula kena rakyat. Sebab kisah dia ni memang penipu dalam perniagaan. Meh-meh buat metalia lah, kita kata contohnya ramah dah kena. Patut tak seraya ke orang? Kalau kena kanak kita, kena ke keluarga kita sendiri lah. Ni kena rakyat. Dan dia tu tengah aktif lagi dengan perbuatan mungkar dia tu. Ni mesti kena rakyat. Itu maksud hadis. Baik, hadis yang kedua, anna Aisyah qalat ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ibnul ashirah. Falamma dakhala hasha lahu wa anbasata ilayhi. Falamma kharaja ar-rajul ista'dzana akhar qala ni'ma ibnul ashirah. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما حش للآخر فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم حششت إليه وقلت لفلان ما قلت
walam arak sana'ta mithlah. Qala ya Aisyah, inna min syarrin nas man ittuqiya lil fuhshi. Abu Yunus, iaitu hamba bebasan Aisyah, berkata, dia kata sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ada seseorang, ni ada seorang lelaki ni, ni betul lah, ada seorang lelaki, ni lelaki ni, ada seorang lelaki meminta izin untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, bila ada seorang lelaki minta nak jumpa Rasulullah, maka Rasulullah pun kata, dia ni seburuk-buruk putera, seburuk-buruk lelaki di kalangan ahli keluarga dia. Nabi kata begitu. Dia ni, Nabi kata tu kepada Aisyah ni, dia ni lelaki ni adalah seburuk-buruk lelaki di kalangan kaum dia. Al-ashirah tu boleh dengan mana keluarga, boleh mana kaum, boleh dengan mana kelompok dia. Lelaki ni seburuk-buruk orang di kalangan ahli keluarga dia. Apa agak tu itu? Bila lelaki itu masuk, mana Rasulullah benar, dia jumpalah. Bila lelaki itu masuk, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani lelaki itu dengan lemah lembut dan menemuinya dengan, dan memberikan orang panggil layanan yang sangat baik. Tak dikata, tak dikutuk. Bila lelaki itu masuk, tunjuk muka mani, bui layanan yang baik. Aisyah tengok pelik lah, waduh ni. Tadi kata ni lah seburuk-buruk orang di kalangan keluarga. Bila lelaki itu masuk jumpa, layanannya sangat bagus. Baik. Ketika orang itu keluar, selepas selesai dah bertemu dengan Rasulullah, mari pula orang lain, seorang lelaki lain minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun kata, ini sebaik-baik orang di kalangan keluarga dia, ini sebaik-baik orang di kalangan puak dia, ini sebaik-baik orang di kalangan kabilah dia. Ketika orang itu masuk, Nabi layan biasa saja, tidaklah sehebat layanan kepada lelaki yang dikatakan seburuk-buruk orang di kalangan ahli keluarga dia. Hak Nabi kata baik itu, Nabi layan biasa saja, tidak lebih baik daripada yang pertama tadi. Pelik lah. Jadi Aisyah tengok, mana balik baik lagi ni, mana jadi lagi. Bila orang itu keluar, aku tanya Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, engkau tadi berkata kepada si fulan, yakni lelaki pertama itu, apa yang telah engkau katakan? Makna hak lelaki mula-mula tadi engkau kata seburuk-buruk orang di kalangan puak dia, tapi engkau telah melayani dia dengan baik. Tapi lelaki yang kedua tadi, engkau kata dia ni sebaik-baik orang di kalangan keluarga dia, tapi kamu layan biasa saja, kamu layan dia tu biasa-biasalah. Kenapa begitu? Pelik tu. Sepatutnya lelaki yang baik inilah engkau layan dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba lelaki yang baik engkau layan biasa-biasa saja. Tapi lelaki yang engkau kata seburuk-buruk orang itu, kamu layan dengan luar biasa. Kenapa begitu? Apa sebab engkau buat begitu? Sebab Rasulullah ni, setiap tindakan Rasulullah tu adalah wahyu daripada Allah. Peliklah. Baik. Lalu Rasulullah pun jawab, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditakuti keburukan dia. Seburuk-buruk orang adalah orang yang ditakuti keburukan yang ada dalam diri dia. Jadi apa dia maksud Rasulullah sebelum kita bincang? Sebab di sini dia kemukakan 4 kesimpulan hadis. Sebelum saya baca tu saya nak sebut supaya faham dulu secara umum. Jadi maksud Nabi sebagai menjawab kemuskilan yang ditimbulkan oleh Aisyah ini, rupanya Rasulullah layan baik lelaki yang jahat tu supaya dia tidak melakukan keburukan kepada Rasulullah. Mana Rasulullah nak didik kita, orang jahat ni kena layan molek. Orang jahat ni kalau kita layan tak molek, boleh jadi dia berdendam. Orang jahat ni dia sanggup mikir 24 jam nak khianat kat orang tu. Orang jahat ni dia sanggup.
Kita ni tak sanggup. Kalau nak balas sikit malah dicau, banyak lagi fijik lain. Orang baik gitu cara dia berfikir. Tapi orang jahat ni 10 tahun dia sanggup lagi, dia tunggu nak balas dendam ke, nak melakukan kejahatan. Dia sanggup mesyuarat, sanggup tawak kerja lain, nak merosakkan kehidupan. Orang jahat ni dia sanggup. Tapi orang bagus dia tak mau ni balas-balas. Kalau nampak nak balas dia lari, dia cari saya lain, dia tinggal dah orang itu. Tu orang baik. Jadi maknanya orang jahat ni kena berhati-hati. Jangan kita letak dia jahat, kita layan dia dengan kejahatan. Akhir sekali dia berdendam, dia tunggu masa dia nak khianati kita. Dia tunggu masa dah nak melakukan keburukan. Nabi nak ayatnya orang jahat ni banyak juga berlaku perbuatan di luar jangka kita. Boleh faham maksudnya? Kena berhati-hati. Tapi maknanya Nabi SAW, tindakan Nabi ni lebih kepada nak menjaga supaya tidak berlaku keburukan ke atas diri dia, sebagai mendidik kita. Yang kedua, Nabi nak supaya orang jahat ni segera baliklah. Nabi tak mau berurusan dengan jangka masa yang lama. Itu maksud dia. Baik. Cuba kita tengok kandungan hadis yang pertama. Maknanya kalau saya guna bahasa lebih mudah untuk memudahkan faham, kalau dengan orang yang tidak bagus, orang yang bermasalah, orang jahat ni, jangan buat apa-apa urusan. Kalau bertemu dengan dia pun, biar cepat-cepatlah berakhir. Biar cepat-cepat kita boleh mengelakkan diri daripada dia. Itu maksud dia ni. Makna jahat ni, jahat tahap berat lah. Jahat tahap berat. Baik. Kandungan hadis yang pertama. Sebelum itu sebelum saya baca ni, saya ada buat catatan ni. Ini komentar Imam Nawawi terhadap hadis ni. Imam Nawawi masa dia bincang hadis ni, siapa dia lelaki tu? Siapa dia lelaki yang nak minta izin jumpa dengan Nabi? Lepas tu Nabi kata, ni lah lelaki yang paling jahat di kalangan keluarga dia, di kalangan kumpulan. Lelaki tu siapa dia? Dan bagaimana watak lelaki ni? Imam Nawawi dia sebut. Ana petik kata-kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, lelaki ni nama dia Uyainah bin Hisn. Walaupun ada juga setengah ulama kata lelaki ni nama lain. Kalau alif belakang tu pun dia ada, dia buat tu nama lelaki ni. Tapi ni ana ambil Imam Nawawi dulu. Kata Imam Nawawi, lelaki yang dikatakan seburuk-buruk orang di kalangan keluarga dia ni, nama lelaki ni Uyainah bin Hisn. Baik. Dia ni pada waktu ni dia tidak Islam, tetapi dia berpura-pura memeluk Islam. Pokok munafik dia. Masa dia pergi jumpa Nabi itu sebenarnya dia berpura-pura dia Islam. Dia tak masuk Islam. Jadi Nabi berkata seburuk-buruk orang di kalangan keluarga dia atau di kalangan kelompok dia, orang inilah. Kata-kata Nabi itu mengikut Imam Nawawi adalah bermaksud untuk memberi peringatan kepada orang ramai tentang kejahatan lelaki ini, supaya orang ramai tidak tertipu dengannya. Itu maksud Nabi. Bagi orang yang tak kenal, boleh jadi dia tertipu. Maknanya orang ni berperwatak zahirnya menarik, nampak juh. Orang Kelantan kata orang jahat tapi nampak juh ni paling bahaya. Dia perangai huduh belit, jahat, nipu hangit, tetapi perwatak kena nampak orang juh. Orang kata pijak semut pun tak mampu, bobo sakit orang gitu ya. Ni bahaya juga. Kalau orang jahat tapi nampak jahat dia tu, boleh kira sikit. Orang jahat tapi nampak juh, ni bahaya. Tu sebab tu setengah ulama pengetahuan Nabi dalam bab ni adalah wahyu daripada Allah. Baik, kata Imam Nawawi lagi, dan dia ini maknanya hidup zaman Nabi lah, tentulah. Dan setengah-setengah ulama menyebutkan bahawa orang ni dia ni adalah antara yang bersekongkol dengan Musailamatul Kadzab, salah seorang yang ngaku jadi Nabi selepas kewafatan Nabi di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Musailamatul Kadzab dakwa jadi Nabi dan dia nak memberontak terhadap kerajaan Madinah. Dan orang ni salah seorang, Uyainah bin Hisn, salah seorang yang bersekongkol dengan Musailamatul Kadzab. Baik, cuba kita tengok di sini lah.
Yang pertama, boleh maknanya kita berbasi-basi, maknanya buat baik. Boleh buat baik dan memuliakan seseorang kerana bimbangkan kejahatan dirinya. Kita buat baik dengan orang tu kerana bimbang, takut dia melakukan keburukan kepada kita. Tak apa tu. Kerana bimbang daripada kekejian peribadi dia. Tetapi perbuatan ini janganlah sampai melencong dari agama Allah. Mana kita buat baik, kita layan dia tu apa? Takut dia melakukan keburukan kepada kita. Boleh begitu. Tapi jangan sampai peringkat menggadai prinsip agama. Jangan sampai peringkat menggadai prinsip akhlak atau tadi. Maknanya perkara ini kita kena membuat pertimbangan yang sewajarnya. Yang kedua, kena ingatlah tu. Mana kalau kita tengok orang jahat, misalnya dia mari rumah kita, kita tahu oh dia ni jahat ni, penipu, kita kenal dia. Jangan kita tegimu, aku kenal mu, perangai huduh jak kecil, jangan kata gitu. Kalau kita kata gitu hadirat, dia ingat nombor rumah kita, nanti dia ni, aku pergi rumah dia buat gitu aku. Sebab anda sebut saja, orang jahat ni dia sanggup tunggu selama mana pun untuk balas dendam gitu. Orang jahat ni. Sebab kita orang baru ni, kita malah terlibat dengan kejahatan. Kita toksik benda-benda yang negatif. Toksik serabut, kita banyak kerja hak molek kita nak buat. Orang jahat tidak memikir lagu tu. Yang kedua, boleh mengumpat seseorang yang sudah terkena dengan kefasikan dan kekejian dia dengan maksud nak menjaga kemaslahatan orang lain. Boleh kita mengumpat, kita kata ustaz, pokcik, Tok Imam beringat sikit orang ni nampak dia baik dengan Tok Imam. Dia ni hamba tahu seorang yang sangat bermasalah. Nipu hangit letong ni kita kata. Ramai dah orang kena tipu. Kita ngumpat gitu tak apa. Sebab apa? Sebab takut orang lain jadi mangsa dia. Boleh tu. Tapi tak boleh bermudah-mudah. Pasti orang itu jahat sungguh lah. Semata-mata kita tak belagang dengan dia, kita reka cerita, hak tu jadi fitnah. Yang ketiga, perbezaan antara mudarah dan mudahanah. Ni satu istilah. Dua istilah ni. Istilah mudarah dan mudahanah. Apa maksud mudarah? Mudarah ni adalah mengorbankan perkara dunia untuk memperolehi kebaikan dunia, atau untuk memperolehi kebaikan agama, atau untuk memperolehi kebaikan dunia dan agama. Mana kita sanggup korbankan dunia, sanggup kerugian, tujuan untuk dapat kebaikan. Dan perkara itu baik, sama ada baik dunia atau baik akhirat atau baik kedua-duanya. Misalnya kita kata, sanggup kita beri duit kepada orang jahat, contohnya, supaya dia pergi cepat-cepat, kita pun malah terlibat. Misalnya, contoh saja tu. Apa tu? Takut tak dapat kebaikan. Sebab kita nak kebaikan. Mana kita berusaha nak menghindarkan diri daripada madarrah, sanggup kita habis duit, sanggup kita hilang harta, nak supaya kita dapat kebaikan, terhindar daripada keburukan. Ni tak apa. Tidak dikira membazir. Ni dia panggil mudaratun, mudarah. Selagi mudahanah. Mudahanah ni adalah meninggalkan dan menelantarkan agama untuk maknanya ni orang panggil jual agama lagi. Sanggup orang panggil menggadai prinsip agama, sanggup langgar prinsip-prinsip akhlak kerana nak dapat kepentingan dunia. Ni tak boleh. Dia panggil mudahanah. Ni tak boleh. Tak boleh. Nak siapa nak suruh boleh, kita kata nak suruh boleh ni lah, anda ada sebut sama tadi si borang tipu tu kan. Kajian kata skim ini untuk orang bergaji 3,000 ke bawah, dia gaji 6,000, dia tipu borang. Moga hak terima borang, hak juru, hak semuk borang tu, hak semuk permohonan tu dia. Dia kata aku ejah sikit. Dia tak kata tipu, aku ejah sikit. Mungkin lah biar boleh. Hak tu dia panggil mudahanah. Mudahanah. Sanggup tinggal nilai akhlak kerana nak dapat peruntukan, padahal dia tak layak sebab dia bergaji lebih daripada 3,000. Skim yang dikeluarkan kajian tu untuk 3,000 ke bawah. Dengan sebab dia tipu, maka adalah pihak dia tak dapat. Dan itu termasuk dalam perbuatan dosa. Berdosa besar, bukan dosa kecil.
Jadi nak sesakih tu dia kena hantar semua lalu itu kepada pihak kerajaan. Itu syarat. Tu dia panggil sistem taubat yang melibatkan harta milik orang lain ataupun hak orang lain. Tu beza tu. Mudarah kita habis. Orang panggil habis modal lah sikit kerana nak dapat kebaikan. Kebaikan sama ada kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat ataupun kedua-duanya sekali. Sanggup habis piti. Kalau tu tak apa tu. Hak mudahanah ni sanggup tinggal akhlak, sanggup jatuh maruah kerana nak dapat sesuatu yang bersifat duniawi. Itu tadi. Itu prinsip kehidupan yang diajar oleh agama kita. Yang keempat, hadis ini menyebutkan satu tanda di antara tanda-tanda kenabian. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang orang tersebut betul-betul tepat. Orang tersebut kemudiannya telah murtad. Jadi ni pandangan dia lah. Kalau mengikut Imam Nawawi dan beberapa tokoh lain, nak murtad mana? Kerana dia pura-pura Islam. Dia tak Islam pun, cuma zahir nampak seperti Islam. Dan dia ni semasa berperang dengan Sayyidina Bakar, kerana dia ni berpihak, bersekongkol dengan Musailamah, dia ditangkap dalam peperangan melawan orang murtad. Dia telah ditangkap dan menjadi tawanan perang di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu ya. Jadi kesimpulan yang paling besar daripada dua hadis ni, kita boleh memperingatkan seseorang tentang seseorang yang jahat supaya orang itu tidak menjadi mangsa kepada kejahatan. Itu maksudnya. Baik. Tajuk yang kedua, iaitu tajuk yang ke 155. Menaburkan tanah ke wajah orang yang suka memuji orang. Ada ke setengah orang Ibrahim nak puji orang? Anak perhati memang ada manusia jinak. Dia puji orang tu, orang panggil, kalau lah ni dia panggil pokok pengampu ni. Pokok pengampu. Dia puji orang tu bukan niat puji pun saja. Jenis orang panggil nak ambil hati kawan tu, bukan pun ikhlas pun. Pasti lagu tu. Dia nak dapat perhatian orang. Sekarang kalau tu belanja nasi dia, tu tujuan dia puji. Lepas tu dia puji tu, orang tu pun tidak sebaik tu. Puji lebih-lebih. Ni pujian yang tidak ikhlas. Nabi kata, aku rasa nak masuk tanah dalam mulut orang tu. Nak ayatnya perbuatan itu haram. Baik, cuba kita tengok. Di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan 3 hadis. Jadi kita ni kalau nak puji orang pun kena ada disiplin, kena ada adab. Pastikan orang itu baik, dia menjadi lebih baik dengan pujian itu, dan pujian itu ikhlas, dan dia layak dengan pujian itu, baru kita boleh puji. Baik, hadis ke-339 an Ibn Ma'mar an Abi Ma'mar an Abi Ma'mar qala qama rajulun yusni ala amirin min al-umara faja'ala al-Miqdad yahthi fi wajhi at-turab wa qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthi fi wujuhil maddahin at-turab. Daripada Abu Ma'mar dia kata, ada seseorang berdiri memuji salah seorang pemerintah. Dia ada seorang itu bangun, dia puji pemimpin. Dia puji pemimpin dalam majlis, dan pujian itu dilontarkan secara terbuka, dan dia bangun dalam majlis itu, dia puji amir, gubernur itu. Ada berlaku gitu. Lalu Miqdad bin Al-Aswad, ni seorang sahabat besar ni, Miqdad ibn Al-Aswad, yang mana dia ni asal keturunan Farsi. Miqdad ibn Al-Aswad bangun lalu menaburkan tanah, nyalempar tanah atas muka orang ni. Dia ambil tanah, dia pekong atas muka orang ni. Dia lempar tanah pada wajah orang yang memuji gubernur itu. Dengan dia berkata, bila dia pekong tanah, dia lempar tanah pada wajah orang itu, lalu Miqdad berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaburkan tanah pada muka tukang-tukang puji. Al-maddahin, orang yang suka memuji. Apa maksud hadis? Maksud hadis ni sangat jelas. Sebelum Nabi bicara kandung yang bawah,
Orang ni puji gubernur tu kerana nak dapat sesuatu. Dia tahu gubernur tu perangai huduh, dia tahu gubernur tu tak molek, dia puji tu kerana nak projek. Mudah sebenarnya kalau kecek bahasa dalam juga, puji nak projek. Ni puak-puak anfusana wa anfusini ni. Orang lain ni panggil lah. Anda pun tak tahu istilah tu mari mana. Ni dia panggil ni puak-puak anfusana wa anfusini. Mengampu sana, mengampu sini, nak dapat kelebihan. Ada ni hadirat bagi lagu ni ada. Allah baguslah Wabi. Mari semua Wabi masjid. Rupanya tiga hari lagi dia ada nak pergi atas borel tu. Dia ambil masa 3 hari puji. Ni penyakit ni. Ni dia panggil maddahi. Orang yang suka memuji dengan tidak ikhlas. Ada terselit niat duniawi, kepentingan peribadi. Orang lagu ni miqdar sembuh, lepak tanah atas muka dia. Oh, kalau Allah ni gocah sakit tu. Bapa tu kan aku buat gitu, Nabi suruh buat. Gak sahabat dulu orang takut kepada sahabat. Orang takut. Jadi kita lari tak payahlah lepak tanah kita kata dia, demo puji tu. Kena beringat sikit, kita puji seseorang ni merupakan amanah. Kalau puji dengan tidak amanah, tidak ada kejujuran, itu termasuk perbuatan dosa. Sebut gitu tak mudah. Baik, kesimpulan hadis ni yang pertamanya, ancaman bagi orang yang suka memuji dan anjuran untuk melarang orang yang suka memuji. Kerana orang tersebut menyebabkan orang yang dipuji menjadi sombong, dan orang itu akan terpedaya atau terpesona dengan dirinya sendiri. Jadi klik tu puasa tu. Dia akan puasa. Nengung dia, klik nengung orang puji dia. Tak akan asyik lagi tu. Buat apa tu? Rupanya hebat aku ni. Lagu tak dia. Kalau kita yakin orang kita puji jenis tu, jangan puji lah. Nyayuk dia. Tak ada pasal-pasal boleh menyakit dia. Ada jenis orang lagu ni. Orang Kelantan kata nampak gemah hidung tu. Bahasa budak-budak tak usah puji lah. Kalau orang lagu ni kita nak kebahagiaan, mudah-mudahan Allah berkati awak. Kata gitu. Jenis orang dia tak adih dengan kena puji ni, jadi tak molek, kita kena kata mudah-mudahan Allah berkati awak. Kena puji, kena kata begitu. Tu doa tu. Yang kedua, kata at-turab, tanah adalah kinayah kiasan yang digunakan oleh Nabi untuk menunjukkan kerugian dan terhalangnya seseorang dari kebaikan. Jadi seolah-olah aku nak tabur tanah atas muka dia tu. Setengah ulama memahami hak ni bukan Nabi suruh pekung tanah atas muka dia. Hak ni nak ayatnya perbuatan dia tu adalah merupakan kerugian besar. Sebab dalam konteks balaghah Arab, kadang-kadang bila sebut tanah, bila dikaitkan satu perbuatan dengan tanah, tepuk tangan ke tanah ke, ataupun lempar debu tanah ke muka tu, itu bahasa kiasan untuk menunjukkan seorang itu akan kerugian dan terhalang kebaikan. Seperti mana Nabi bersabda. Cuba tengok contoh bahasa. Jadi kita nak faham hadis Nabi, kena tengok dalam konteks bahasa Arab. Sebab Nabi bercakap dalam bahasa Arab, mesti dia mengikut laras dan maksud bahasa Arab. Misalnya, ini satu hadis lagi, idza ja'aka yatlubu thamanal kalbi famla kaffaihi turaba. Apabila seseorang datang kepada engkau untuk meminta harga anjing, mana jual anjing ni kan najis, mana dia minta, dia jual anjing dan dia minta bayaran untuk anjing, maka engkau penuhilah telapak tangannya dengan debu tanah. Dia nak jual ni, kita kena tengok faham hadis ni maksudnya jual ni supaya jual kucing gitu. Jual anjing untuk tujuan kebaikan, misalnya kerajaan. Kerajaan ni kan dia ada ke unit anjing tu, anjing pengesan. Untuk kesan dah ada. Kesan CD saya tak ropok dulu guna anjing juga. Anjing ni kan satu makhluk ciptaan Allah yang banyak manfaat untuk manusia. Anjing ini bukan sebarang anjing ni. Bukan 1000 anjing ni. Anjing yang dilatih. Dia boleh taat kepada tuan dia. Mak ni berpuluh-puluh ribu saya ke anjing ni. Misalnya berlaku kih runtuhan tanah nak kesal, manusia nak kesal, panggil apa, mayat dalam runtuhan tanah tu, guna anjing.
cerita di Batam kali siapa berpeluh kerjaan tu. Berapa nama dia ada gelar dia tu, ingat tak? Siapa diberi gelar dia tu. Besar jasa anjing tu kepada kis yang berlaku tu, sehingga dia boleh sesat banyak dijumpai mayat-mayat tu dengan dia, sebab Allah beri anjing ni kelebihan dia daya menghidu tu orang panggil apa, terlalu sensitif, dah jauh dia boleh tu. Tu kelebihan dia, jadi manfaat lah. Kita kata tak boleh jual ni tu, beratlah kalau pakai, tak boleh pakai. Hadis ni bukan maksud tu. Ni maksudnya sebagai barang-barang biasa, supaya kita jual kucing, jual lembu. Orang Islam tak boleh, kecuali orang Islam beli anjing untuk jaga tanaman, untuk maksud berburu. Tu tak apa. Itu maksud dia nya. Jadi Nabi kata famla kaffaihi turaba, penuhilah tangan dia kedua, tapak tangan dia dengan debu. Maknanya orang ni telah melakukan satu bentuk transaksi yang merugikan. Tak boleh. Itu maksudnya penggunaan bahasa Arab. Jadi bila Nabi kata rasa nak sembuh, nak tabur debu atas muka, mana orang yang puji orang dengan tidak ikhlas, puji orang tidak baik ni, dia tak dapat untung pada hari akhirat. Dia akan kerugian, berdosa tu. Tu maksud dia nya. Tapi miqdadnya buat senoti. Berkali berkebuk muka kawan tu, dia sembuh debu, nyawa angat tu. Tapi setengah ulama kata ni kiasan. Dalam anak pun yakin, tidak pun dia tahu, tapi dia buat tu biar aku nak pakai zahir. Aku nak pakai zahir, kata-kata Nabi. Dia sembuh je. Kalau kita pekung ke tepi pelita lah. Tak usah pekung dengan debu tu. Yang ketiga, larangan ini tidak mencakup, tidak melibatkan seseorang yang memuji perbuatan temannya dengan tujuan supaya dia tu semakin aktif melakukan perbuatan baik. Bagi orang yang kita yakin bila kita puji dia, pujian itu menjadi motivasi untuk dia, automatik kena puji lah. Orang ni semua orang bila kita puji ke jadi lagi semangat dia buat kebaikan. Kau ni ada hadis Nabi suruh puji, dan biar dia dengar. Dalam kitab ni ke? Dalam kitab ni ada sebut kalau orang buat baik, dan kalau kita puji dia, dia semakin baik. Mana pujian itu jadi motivasi untuk orang lagu ni kita boleh puji, dan molek kita puji dia. Bahkan kalau anak tengok dalam huraian ulama, orang-orang lagi ni misalnya dia ni terlibat dengan badan NGO gitu, tolong orang susah kat dia, dia tempatkan dia tolong. Kita kata alhamdulillah, bagusnya awak. Saya doakan supaya awak istiqamah dalam buat benda baik, dan Allah berkati awak. Doa gitu. Baik, serta mendorong orang lain agar meniru kebaikan teman dia. Jadi kita puji dia tu dengan maksud supaya dia lebih semangat, dan perbuatan baik itu menjadi motivasi pada orang lain dia buat baik itu. Tu maliklah kalau gitu. Begitulah dia. Hadis yang keberapa seterusnya? Hadis yang kedua. Hadisnya sebab di bawah tajuk ni ada 3 hadis. Hadis yang kedua. An Atha ibn Abi Rabah anna rajulan kana yamdahu rajulan inda ibn Umar. فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. Daripada Atha bin Abi Rabah, beliau menyebutkan bahawa ada seorang laki-laki memuji orang lain di hadapan Ibnu Umar. Mana dia puji, maksud puji ni puji lebih-lebih, tak pernah siapa. Taklah siapa setahu tu yang puji, tiba-tiba yang puji depan seorang sahabat besar nama Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menaburkan debu tanah. Nahwa ni tidak mesti kena muka dia, pada ke arah muka dia. Tu nahwa. Dia buat gini, dia ambil tanah dia buat gini, tak kena pun muka orang tu. Tu maksud dia. Tidak atau pergi dekat bui kena habis debu kena muka, tak mesti gitu. Sebab nahwa ni ke arah, dia tabur debu tanah ke arah muka itu, tak kena pun mungkin tak kena. Lalu dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat orang-orang yang suka memuji orang lain yang tidak benar, tidak ikhlas, tidak sepatut dia buat pujian, taburlah debu tanah pada muka orang itu. Aku buat gitu, kina ni suruh jangan marah kat aku lah. Salah gitu. Baik. Hadis ni pun seperti hadis tadi lah juga. Mana kalau kita pastikan nak ni berkait dengan orang yang suka puji je reti. Sikit-sikit puji orang.
Sebab tu kita jangan lebih-lebih lah. Sebab tu ana lebih suka merujuk pada hadis lain yang Nabi bila orang buat kebaikan, Nabi suruh kita doa kebaikan tu. Alhamdulillah, saya suka tengok awak buat benda ni bagusnya, mudah-mudahan Allah berkati awak. Kata gitu lebih baik. Baik, hadis yang ketiga, an Mihjan al-Aslami qala Raja aqbaltu ma'a Mihjan zata yawm hantan tahayna. Kalau kita nak sambung tu kita baca hantan tahayna ila masjid ahli al-Basrah fa idza Buraidah al-Aslami ala babin min abwabil masjid jalisun qala wa kana fil masjid rajulun yuqalu lahu Sakbah. Jari-jari bunyi nama ni Sakbah. Yutilus salah falamma intahayna ila babil masjid wa alaihi burdah wa kana Buraidah sahiba mizahat faqala ya Mihjan atusalli kama yusalli Sakbah falam yuraddu alaihi Mihjan ورجع قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحد فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمار ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فأخذت أطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فقال أمسك لا تسمعه فتهلكه قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره tiga kali Nabi sebut. Apa dia maksud hadis daripada Mihjan al-Aslami? Dia kata Raja berkata, Raja ni nama orang. Raja berkata, ni riwayat ni daripada Mihjan al-Aslami. Dia kata Raja berkata, dia kata suatu hari aku pergi bersama Mihjan hingga sampai di masjid penduduk Basrah, di mana pada waktu itu Buraidah al-Aslami berada di salah satu pintu masjid. Di masjid di penduduk Basrah ni. Pada waktu tu kata Raja, aku tengok Buraidah ni, sahabat Nabi lah, duduk di salah satu pintu masjid. Dalam masjid itu, di masjid tu mana, dalam masjid tu ada seorang lelaki yang bernama Sakbah yang sedang salat. Lama dia salat, Sakbah ni lama dia salat. Ketika kami, kata Raja, ketika kami sampai pada pintu masjid di mana Buraidah berada di pintu itu, yang mana Buraidah al-Aslami ini terkenal sebagai orang yang suka gurau. Dia pasal dia Buraidah dia suka gurau. Kasih orang kecek sikit gurau lah. Dia pasal itulah Buraidah ni. Dia kata wahai Mihjan hak bersama Raja tadi, apakah engkau salat seperti salat Sakbah tu? Lama salat panjang, berkalinya baca ayat tu. Mu salat gitu juga ke? Dia tanya gitu. Mihjan tidak menjawab, tapi dia pun pergi. Dia tak jawab. Dia balik Mihjan. Lalu Mihjan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memegang tanganku, mengajak kami pergi ke satu tempat bersama-sama lah. Lalu kami menaiki Bukit Uhud. Ni Mihjan cerita pengalaman dia bersama Rasulullah. Rasulullah pernah pegang tangan dia naik ke atas Bukit Uhud. Lalu Rasulullah bersabda, naik Bukit Uhud, kemudian semasa berada di atas Bukit Uhud, maka Nabi memandang ke arah kota Madinah. Lalu baginda bersabda, betapa kota Madinah akan datang terancam. Ni kota Madinah ni suatu ketika akan terancam. Nabi kata gitu.
ada bahaya yang akan melanda Madinah. Madinah akan berlaku satu ketika Madinah akan ditinggalkan oleh penduduknya dalam keadaan paling makmur. Mana dalam keadaan paling makmur, tiba-tiba penduduk dia lari pergi ke tempat lain. Akan berlaku Madinah, penduduk dia lari dalam keadaan Madinah pada waktu itu dihuni oleh ramai penduduk. Baik. Dajjal mendatangi. Lalu Dajjal mari di akhir zaman, cerita akhir zaman. Dajjal mari dia nak masuk Madinah. Lalu dia mendapati malaikat berada di setiap pintu masuk Madinah. Maksudnya malaikat tu jaga Madinah supaya Dajjal tidak boleh masuk. Maka Dajjal tidak dapat masuk ke Madinah. Lalu beliau turun kembali. Beliau tu maksudnya Nabi. Lalu Nabi turun daripada Bukit Uhud. Ketika kami sampai di masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat seseorang melaksanakan salat, sujud dan rukuk. Lamalah dia sembahyang, Oh hebat nampak. Maka Rasulullah bertanya kepada aku, kata Mihjan, siapa dia ni sembahyang ni? Nampak lama molek, khusyuk ni. Lama sembahyang ni. Ni mai sunat lah ni, mai sunat. Siapa dia lelaki? Nabi tak kenal. Lalu kata Mihjan, aku pun pujilah kena lelaki ni bagus, wahai Rasulullah. Dia maya lama, maya sunat dah lama. Kalau kita tengok, kita rasa kagum. Mihjan puji dia. Wahai Rasulullah, dia ni adalah si fulan, dia ni gini-gini, dia ni nama dia gini, dia ni gini-gini. Mana kata-kata puji yang dilemparkan oleh Mihjan pada orang itu depan Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, padahal jangan dia puji kita mau. Cukup. Rasulullah tahu dia puji orang Kelantan katanya puji berjebuk-jebuk. Rasulullah kata cukup. Jangan engkau memperdengarkan pujian itu kepadanya, kerana engkau akan membinasakan dia. Rupanya Nabi kata dia ni tak boleh orang puji. Kalau puji dia jadi napo naik gitu. Tak boleh, jangan puji. Kalau dia dengar mu puji dia, maknanya pujian engkau itu akan membinasakannya. Beliau lalu pergi. Maka Nabi pergi. Bila Nabi sampai di salah satu daripada bilik mana rumah isteri dia lah, beliau seakan-akan meniup tangannya. Nabi buat gini. Nabi siup di tangan dia. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya agama kamu yang terbaik adalah agama yang paling mudah. Agama yang terbaik ni maknanya ibadat dalam agama yang terbaik adalah ibadat yang dilakukan dengan simple, dengan mudah. Sesungguhnya agama kamu yang terbaik adalah cara ibadat yang paling mudah. Sesungguhnya agama kamu yang terbaik adalah agama yang paling mudah. Makna dia Nabi nak ayat. Nak ayatnya orang tu tadi tu dia telah membebani buat semaya depan orang. Kalau dia maya di rumah orang tak tahu. Apa yang maya masjid tu nak suruh orang tahu lah tu, bahawa dia ni rajin semaya. Siapa lama ketemu berdiri, rokok lama ketemu, siapa orang kata belakang, oh hebat dia ni buat semaya. Nabi sebut ni, Nabi kata orang tu ada niat gitu tu. Kita tak boleh kata kita tak tahu. Sebab tu Nabi tak benar Mihjan puji lebih-lebih. Sebab tu Nabi kata ibadat yang sebenarnya buat biasa-biasa sudahlah, jangan duk siapa membebankan. Hak ni buat ni berpura-pura. Orang buat kebaikan berpura-pura ni satu beban. Jadi Nabi tak benar. Baik, kesimpulan hadis yang pertama, larangan memuji dalam hadis di mana Nabi sebut jangan engkau memperdengarkan pujian engkau kepada orang itu kerana ia akan membinasakannya. Maksud kata-kata Nabi ini adalah pujian yang berlebih-lebihan terhadap seseorang boleh menyebabkan orang itu rosak hati dia. Boleh menyebabkan orang itu jadi hati dia rasa ujub, rasa kagum pada diri dia sendiri. Lepas ni dia jadi suka. Kalau buat ibadat orang puji, dia jadi suka. Takut jadi lagu tu, tak usah pujilah. Yang kedua, maklumat yang Nabi SAW sebut sebaik-baik agama Islam adalah yang paling ringan, dan beliau adalah orang yang sentiasa jujur dan dipercayai. Maksudnya ke dia,
Nabi nak ayatnya agama kita ni dia tegak di atas ketulusan. Agama kita ni tegak di atas kejujuran. Kalau ibadat pun kena jujur, jangan nak orang puji. Kalau kita puji orang pun kena jujur, jangan ada maksud yang tersirat di sebalik. Itu maksudnya. Habislah 3 hadis. Untuk minggu hadapan kita akan bincang pula pujian dalam bentuk, dalam puisi. Puji tapi dalam bentuk bahasa sastra. Ini perangai penyakit jahiliah zaman dulu. Wallahu alam. Kita sama ni kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi